Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, ma taufiqi wa lam tisamiya illa billah, wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bi lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tamanya syukur kita pada Allah, dengan izin dan rahmat Allah himpunkan kita pada malam ni kuliah maghrib. Mudah-mudahan kita duduk di bawah fi dhillillah, kita duduk di bawah rahmat Allah. Kita mau kalau satu-satu majlis mana-mana kita pergi, Allah bersama dengan kita. Kita tak mau satu majlis tu majlis yang mendapat kemurkaan Allah, majlis yang tidak berserta dengan rahmat Allah, apa pun tak. Pasal tu kita duduk di sini ni, kita kena merendah diri. Kita angkat tangan, kita minta, Tuhan betul lah aku, tolonglah aku, bantulah aku. Zaman yang kita duduk ni, kita berada zaman mutaakhir. Semua ulama setuju. Tanda awal ke tanda-tanda kiamat semua kita nampak dah. Kita duk ada di ambang hujung-hujung ni, semua ni kita takut. Nabi bila cerita dekat sahabat dia, kebimbangan orang beriman yang mampu mempertahankan iman dia duduk di akhir zaman ni paling bimbang sekali. Paling bimbang sekali. Pasal Nabi kata di akhir zaman ramai orang yang akan ikut cara-cara Dajjal. Dajjal ni sampai dia masuk di masjid, yang duk mengajak dia terdiri daripada Dajjal. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Ada faham? Akhir zaman. Al-Fadhil ustaz kita ada. Kadang-kadang malu bila kuliah-kuliah kita ni ada Al-Fadhil ustaz. Universiti Madinah, Universiti Jordan, apa nama UiTM, apa tak. Alhamdulillah kita kongsilah. Bukan semua kadang-kadang keterangan kita mengajak ni betul. Ada kerekod-kerekod kita sama-sama betul. Itu kita kongsi ilmu. Kita kongsi ilmu kita. Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, kita duduk di akhir zaman ni semua ni, paling Nabi takut sekali dekat sahabat dia. Maka Nabi duk kata kat sahabat dia, bila kita duduk di akhir zaman, kalau hampa nak selamat diri hampa, pergi jumpa dengan Huzaifah. Selalu saya cerita benda ni. Huzaifah Ibnu Yaman ni, dia boleh cerita kat Nabi. Bila mana nak perang, dia tengok muka Nabi seronok, Nabi tengok muka dia tak seronok. Nabi kata, pasal apa? Pasal apa Huzaifah? Ya Rasulullah, dalam peperangan kita ada munafik. Nabi tak tahu. Ada benda Nabi tak tahu, ada sahabat tahu, macam Huzaifah. Huzaifah sinaraikan nama-nama 15 orang munafik untuk Nabi beringat dengan mereka ni. Pasal Nabi dia lurus dengan semua orang, dia cakap musuh tak musuh sama Rasulullah. Tengok Nabi layan ni Allah. Kalau yang mai tu katalah apa nama musuh dia bagi makan minum pun yang sama. Kita boleh buat macam tu ke? Kita geng kita hamai, ini bukan geng aku, yang ni puak jenis ding. Aku tak mau. Bergegar. Tengok Nabi punya sikap, ya Allah, tinggi akhlak Rasulullah ni, cukup punya tinggi. Pasal tu manhaj agama yang kata manhaj salafus salih ni, dia terdiri pada 3. Baru nampak kita ni orang yang Islam yang syumul. Selagi mana 3 ni tak ada, maka kita tak boleh kata diri kita cantik. Pertama sekali, Nabi duduk di Mekah ditanam dengan apa dia? Akidah dan akhlak tak dapat dipisahkan. Lepas tu bila sampai ke Madinah, baru tasyri' syariat. 3 benda ni kita cantum, baru nampak cantik. 3 benda ni. Kalau akhlak kita ada, akidah pun satu macam tak ada. Nampak lolak satu macam, agama pun tak ada, hang lingkup. Tapi kita tengok akidah, Masya Allah, salafus salih, sunnah. Nampak tak? Segi akidah dia mengaji solid. Tapi akidah dia, orang nak tengok terjemahan dia, akhlak dia. Akhlak tak ada. Cakap macam korang ajak maki, hamun, yang tu yang ni. Nampak tak? Ini bukan mai daripada Islam.
Fasa tu ya Allah, kita duduk di akhir zaman ni, kita nak dapat 3 benda ni bukan senang. Fasa tu kita try the best, mai duduk dalam kelas-kelas, tak mana ada kelas nak mai duduk. Fasa tu kita duduk di rumah kita semak perut. Duduk di rumah semak perut. Kita tak suka rancangan tu, anak kita suka. Bila kita tak suka rancangan tu, anak suka. Kadang-kadang anak tak suka, kita tak suka, bini suka. Ya Allah, ghaflah dah ghaflah. Ujian yang Allah bagi di akhir zaman. Kita balik di rumah dah sesak nafas nak tangga. Masuk rumah lagi sesak nafas. Tengok depa macam jantung nak terkeluar. Turun daripada tangga rasa lega nak mai tengok mamak ni. Tengok mamak ni ceria. Ada faham? Tipu berdosa ya Allah Tuhan. Ya Allah Tuhan. Lepas tu kita duk ajak kita makilah turun daripada flat metal sini, nyong bawa diri kita, usun diri kita meduk tang sini. Banyak kelegaan agama nak bagi. Agama nak bagi kat kita banyak sungguh kelegaan. Asal lega ni duduk tang sinilah. Pasal tu Nabi kata dekat Uzaifah, orang yang berada di akhir zaman ni memperbanyakkan duduk di kuliah-kuliah ilmu, dia akan selamat. Cari satu kuliah-kuliah yang bagus. Ustaz duk kata ya Allah dekat orang Pulau Pinang kena rasa syukur. Kuliah-kuliah di Pulau Pinang ni mai Allah bagilah ni ustaz demi ustaz yang duk mai anak-anak muda ni semua jenis cerdik-cerdik, pandai-pandai, bijak bercakap tentang nada hadis-hadis yang sahih. Merata-rata kuliah tak tang sini tang sana, dalam Pulau Pinang, luar Pulau Pinang, di seperamperai, dengan arti kata kuliah-kuliah kuliah-kuliah yang kita nak dengar cerita Nabi ni tiap-tiap hari ada di Pulau Pinang. Betul tak? Orang luar duk tercari-cari, woi. Orang luar dia tercari-cari sampai tunggu rancangan langsung ni semua ni orang nak tengok. Asal ustaz duduk di Selangor, dia kata kalau ada lah macam ni di Selangor. Di Selangor macam tiap hari ada kuliah, tapi banyak kuliah-kuliah jenis merapu banyak. Ada. Jenis merapu banyak. Jenis-jenis kuliah nak baca dengan kitab-kitab hadis, nak dengar berkenaan dengan perawi, betulkah hadis tu betul tak betul, macam mana kedudukan hadis tu. Ini keistimewaan Allah bagi kepada orang Pulau Pinang. Hangpa faham ke oi? Orang mana? Pulau Pinang. Nampak tak Allah bagi kat kita? Sampai terpaksa depa kena angkut semua mamak-mamak Pulau Pinang pergi di sana. Nampak tak? Pasal tu mamak tu ada setiap kali ada kat sana. Ada faham? Kan? Setiap kali ada kat sana sampai kena tangkap halau pun dia pi lagi. Oh ya Allah, nampak tak? Orang halau dari situ dia terlepas ke Dubai. Halau tak ni terlepas pula ke Qatar. Ni pula rancangan dia pula ada dekat Singapura. Allahu Akbar. Orang luar menghargai mamak tu, hampa tak mau bodoh. Allahu Akbar kabir. Allahu Akbar kabir. Oleh sebab tu ya Allah, kita kena rasa syukur. Kita kena rasa syukur ya Allah. Pasal kita mengaji ni ada buku dia, ada kitab dia, tapi taklah kita boleh cerita syarah keseluruhan. Sekurang-kurangnya kita ambil syarah ni syarah pertengahan. Pasal yang main ni pun bukan yang kenal sangat sunnah. Jadi kita tak boleh buat totally. Kadang-kadang orang kata nak tengok sunnah cerai tu mamak tu, semua dia pakai labuh lah, saat ni satu macam punya hana-hana, dia semua dressing hana-hana. Nampak dah? Kita nak masuk dalam masyarakat, kita tak boleh nak zahir semua. Nampak dah? Tak boleh macam tu. Ya Allah, nampak tak? Pasal jenis orang kenal, kata orang kenal Dr. Mazhar, ada setengah jemput, ramai yang tak suka. Walaupun dia punya penampilan, dalil dia punya sahih punya sedap, dia pacop kepala dia macam tu, tak mau nak terima apa dah. Faham ke mengaji ni? Apa katalah pakatku, ustaz dah ampun dah, dosa sampai siap dah. Kira mati yang tak ada dosa dengan ustaz, nampak tak? Tak payah tuntut di sana, semua dah tak ada dah. Baik. Hari ini kita ambil satu tajuk baru. Tajuk walaupun kita mengaji bab-bab ni kita duk dengar berkali-kali, cuma tambahan ilmu lah. Kadang-kadang kita ni lupa. Muka surat 100. Ada pertama tak baca lagi ya? Muka surat 100, hadis pertama kita ambil bab azan ni kita cerita dah. Cuma hari ni kalau tak salah hadis apa nama? 192. 191. Ambil 191.
rawahul Imam Ahmad, ambil di bawah tu wazada Ahmad, tambahan daripada hadis 3 bulan yang lepas. Allahu Akbar. Apa ingat tak ingat tak apa hangguk sudah. Ayo mengaji macam ni cukup masa matilah kita semua, nampak tak? Wazada Ahmad, tambahan daripada hadis di atas. Ilmu ni hampa kena mengaji woi. Hampa jangan duduk atas sini nganga di antara maghrib dengan isya dapat pahala, tak faham pun tak apa, duduk kuliah mamak tu malaikat mai. Malaikat boleh rimbuk hang nampak tak? Ilmu ni kita kena bersungguh. Bila kita mengaji dia, kita ambil tahu dia esok ni nak masuk dalam liang lahat kita, dia nak duduk dengan kita. Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Ilmu tu nak duduk dengan kita, nak tolong kita. Pasal tu kita kena ambil tahu, tambah-tambah dalam keadaan lani punya zaman haru biru ni, sekurangnya kita mengaji, kita tahu. Bila mai berkenaan dengan azan, terus kita buat atas kepala kita perawi. Duk main-main ni kita ambil satu, bab azan ni aku tahu. Sahabat Nabi yang mula-mula sekali cerita dekat Nabi yang dapat mimpi mula-mula sekali, mengikut tuan kitab Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, di kalangan ulama hadis meletakkan Abdullah bin Zaid. Jadilah. Dan Abdullah bin Zaid ni salah seorang orang yang menceritakan tentang mimpi. Dia dapat mimpi, Nabi pun dapat mimpi. Akhirnya Nabi kata, hang tolong ajak sat dekat Bilal azan. Hadis inilah yang menjadi tentangan yang hebat kepada puak Syiah 6 Jahanam. Pasal tu Syiah tak boleh kita kata dia Islam, kita kata kafir. Lega kita. Nampak tak? Satu benda yang sesat, kita kata sesat. Tak boleh kita kata dia Islam. Tak mana dia Islam? Tak mana dia Islam? Syahadah dia tak betul, semua dia tak betul, tak ada satu pun dia ada persamaan dengan kita, nampak tak? Ada faham ke? Jangan kita duk kata dia Islam, no. Kita kata Syiah kafir, Allah lega. Lega, nampak tak? Pada orang kafir kena kata kafir. Itu bab akidah aja. Kalau dia kafir, kalau dia kafir, tak tahu, itu perlu otak hang. Akidah apa hang? Akidah dia kena tetap. Hubungan dengan Tuhan ni kita kena kejar. Tuhan kata ni golongan 6 Jahanam, kita kena kata 6 Jahanam. Oleh sebab tu orang yang tak boleh terima maki hamun dekat Abdullah bin Zaid ni adalah Syiah. Pasal tu Syiah tak suka perawi nama dia Abdullah bin Zaid. Ulama sampai kata kalau kita tolak Abdullah bin Zaid, macam mana hang nak azan? Macam mana hang nak ambil wuduk? Kelengkapan wuduk main daripada dia. Macam mana hang nak semua masalah ibadat ada dekat dia. Abdullah bin Zaid ni, Abdullah bin Zaid, dia tolak kawan ni Allah Ta'ala. Pasal tu azan kita tak sama dengan dia. Ya Ali wali Allah. Nampak tak? Sebab tu dia sebelum dia azan, dia akan selawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa nampak tak? Dia akan selawat dulu, dia selawat sebab baru dia azan. Pasal tu kita nak azan, bismillah, Allahu Akbar, tak ada duk berzikir, tak ada. Ikut agama yang nak bagi pahala dekat kita Allah nak bagi pahala dekat kita. Bila Allah nak bagi pahala dekat kita, azan terus, bismillah azan. Tak apa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi, duk main dah. Syiah totally sebelum dia azan dia kena selawat. Pasal dia kena selawat, pasal tu ada selawat ni, kita sebelum azan ni ada selawat dulu. Semua boleh katakan tanah Arab macam tu. Di Iraq ada, di Kuwait ada, di Qatar, Imarat, semua sebelum dia tambah-tambah Pakistan, India, semua selawat. Dia kena azan tu sebelum Allahu Akbar, dia kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Dia sebutlah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Dhukrina. Ada bang, nak buat cara dia tak jadi. Ya Allah, dia nanti selawat baru dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak tak? Bagi di Malaysia, alhamdulillah, suasana tu kita tak jelas-jelas, tapi penyakit yang pelan-pelan tu ada, kita buang. Pasal apa? Kita tengok satu kitab pun, satu apa pun tak boleh. Ajak kat kita, pegang speaker, azan. Habis. Tak ada apa-apa. Tak ada apa. Nampak tak? Kita ada selawat lah yang tu, la haula wala quwwata illa billah. Tak apa. Hang terus azan. Ya. Ada faham ke?
Tapi kita nak tegak tu pun susah nampak. Tapi kita kena asal syukur di Malaysia ni banyaklah benda kita nak tegak tu agak senang. Orang yang mengaji sunnah ni nak tegak macam di India, di Pakistan memang sakit nak mampus. Pasal banyak adat dia merapu sampai kelas A. Nak keluar mayat daripada rumah, ambil sekok kambing semelih dekat pintu rumah. Ni budaya Arab, India, Pakistan, semua ada lagi. Bayangkan ya Allah, kalau orang tu mengaji hadis nak tegur semua macam ni, banyak tak? Letih. Letih ya Allah. Sebab tu kita cuma ada tak mati-mati, cuma ada tikar apa nama? Tikar mengkuang duduk menari dekat kebok tu, ada nampak tak? Nampak tak tikar mengkuang tu je. Saat ni mati apa, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Yang tu pun susah. Walaupun duk mengaji setiap hari kelas hadis, masih ada lagi nampak tak? Malam ni mari kita buat tahlil, contoh tak sabar. Nampak tak? Dah jadi trend, subhanallahal azim. Namun sebab tu ya Allah Tuhan, tugas kita banyak. Kita bukan menyerang orang ya Allah. Dia tu orang ni kebanyakannya dia baik, dia tak tahu agama. Maka kita lah kena menerang, bukan ambil tindakan dengan cara wadah. Asal usul kita ni semua pun mengarut juga, nampak tak? Kita ni semua salah dulu semua macam ni kita. Semua jenis macam tu. Bila kita duk mengaji, duk dengar, Allah bagi satu apa nama kemajuan dalam kita dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal kita buat semua ni kita nak cari redha Allah. Pasal Allah kata wa raditu lakumul Islam madinan. Yang tu Tuhan duk kata aku redha Islam yang ku hantar mai kat Nabi, Islam tu je aku redha. Lain semua falam yaqbalan. Aku tak mau terima apa pun. Hang jangan duk cerita dekat aku macam ni. Semua hang buat semua tu yang tidak ada sangkut dengan agama, aku tak mau terima. Wa huwa minal khasirin. Hang orang yang rugi. Pasal satu benda yang hang beramal tu, hang sendiri tak selidik mekok mana. Tapi kita duk mengaji ni, kalau kita beramal dengan benda salah kita tak tahu, itu tak apa. Serah al-amru bila Allah. Serah urusan tu pada Allah. Tapi benda yang kita dah mengaji, dah tahu saja buat, nama tu gatai, hang saja gatai. Benda yang kita confirm dah, kita beramal. Nampak tak? Kita jangan jadi macam puak Syiah ni semua. Ya Allah, sambung hadis yang nombor 2. Dia nak masuk hadis nombor 2, ingat senang ke? 3 bulan dia cerita nak main. Wazada Ahmad, tambahan daripada hadis pertama dia tambah. Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia dengan zaman dia, dengan hadis dia tegas sangat-sangat. Imam Ahmad bin Hanbal ni tegas sangat-sangat. Imam Syafi'i suka dekat dia, dia pun suka dekat Imam Syafi'i. Kalau kita betul-betul nak jadi ya Allah pengikut Imam Syafi'i, ya Allah betul-betul lah jadi. Imam Syafi'i kata aku suka dekat Imam Ahmad bin Hanbal. Banyak benda aku tak tahu melainkan bila aku kenal Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dua-dua ni, ini tok guru apa nama Syafi'i. Dalam masa yang sama ini juga apa nama anak murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal cerita depan ni banyak sangat-sangat. Sampai dia ada lebih kurang musnad Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta hadis dia ada. Himpunan dia punya berlambak hak. Kadang-kadang satu benda yang dia tengok satu benda tu tak ada. Dia lempak terus, dia agak garang sikit. Sampai dia penjara dekat dia buat kat dia lebih kurang, dia takkan jual agama. Hang penjaralah aku, hang buat lebih kurang dekat aku takkan tukar agama. Macam ni punya orang dan kita nak duduk dengan dia. Sekali kalah, 2 kali kalah, dia tetap pendirian dia. Dia tak berubah untuk tubuh yang lain. Imam Ahmad bin Hanbal. Macam ni kita mau. Orang macam ni kita boleh ikut, nampak tak? Orang yang tidak ada kecewa dalam kumpulan dia. Ni nak cerita tak ada kias apa pun. Wazada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata wa fi akhir qissah qaulul Bilal. Dia nak cerita berkenaan qaulul Bilal. Cerita Bilal ni panjang sangat-sangat. Dah Ustaz cerita, cuma Ustaz nak ambil daripada hadis ni je. Fi akhirih qissatul qaulul Bilal fi adhan fajr. As-salatu khair minan naum. Ya Ustaz. Imam Ahmad bin Hanbal dia buat mai cerita daripada hadis pertama, tapi dia tambah sikit. Dia kata apa pun jangan kita lupa dekat Bilal.
Pasal yang dapat azan ni, walaupun yang dapat ni azan adalah Abdullah bin Zaid, tapi Nabi suruh Abdullah bin Zaid ni ajak dekat Bilal, aku mau Bilal yang azan. Asal usul dia macam tu. Ceritanya apa kena dengar betul-betul. Fi akhir qissatul qaulul Bilal. Cuma Imam Ahmad bin Hanbal cerita yang kita boleh azan dengar bunyi as-salatu khairu minan naum ni, punca dia mai daripada Bilal. Punca dia mai daripada Bilal. As-salatu khairu minan naum, kalau masuk waktu subuh tak sebut as-salatu khairu minan naum pun sah. Pasal Nabi kata as-salatu khairu minan naum, dia bukan masuk waktu subuh. As-salatu khairu minan naum ni dia luar daripada subuh. Faham ke nak cakap ni? Katalah masuk sembahyang subuh, pukul apa masuk sembahyang subuh? 5.50 kata. 5.56 katalah, tak apalah. 5.56. Pukul 6 dah senang. Pada pukul 6. Awal lagi, okey? Katalah pukul 5.50 masuk. 5.50 masuk waktu subuh. Kalau ikutnya Nabi kata bila masuk waktu subuh, jangan lagi sebut as-salatu khairu minan naum. Itu bukan masuk waktu subuh. Nabi kata semua waktu semayang, bila masuk waktu semayang, dia azan dia sama. Azan subuh ke, azan zuhur ke, azan asar ke, azan maghrib, azan isya, azan sama. Faham tak oi? Oi, faham tak? Azan ni dia sama. Dia sama. Cuma Bilal ni Nabi duk lalu-lalang, Nabi tengok apa Bilal duk buat. Dia tengok Bilal, nampak tak Bilal ni Nabi suka dekat dia walaupun dia hitam. Allahu Akbar. Hitam sangat-sangat nampak, tapi Nabi suka. Bukan setakat Nabi suka, orang syurga, atas langit syurga semua suka kat dia. Nampak tak? Sampai dengar sebutan Bilal ni, semua perkataan Bilal orang langit dengar. Ya Allah, ya Allah. Pasal tu hampa kena macam mana pun try kawan dengan orang yang kulit hitam, ada keberkatan. Ya Allah tuan-tuan. Betul. Ni cerita benar weh, hampa jangan duk kata lebih kurang, nampak tak? Allahu Akbar kabir. Oleh sebab tu Bilal ni, Allahu Akbar kabir. Bilal ni ada dalam hadis ni, kita tengok, buka sikit, kita dengar cerita dia. Esok ni masuk bab ni tak payah dah. Buka surat berkenaan dengan Bilal punya drama. Mana Bilal punya drama? Ada dalam hadis ni. Apa ni confirm tak baca. Muka surat 106. Ni cerita Bilal. Jadi surat ni mai tak situ tak payah dah, okey? Sajalah kita nak dengar asal usul Bilal macam tu. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal terus cerita, dia kata di akhir cerita Bilal. Dia buat akhir sekali macam mana Nabi tegur kepada Bilal. Tengok muka surat 106 206 hadis tu. Ani bin Umar. Ani bin Umar, janganlah kita kalau mai kuliah, kita bangun depan ustaz, kita tegur, baru ni punya kes. Ustaz kata Abdullah bin Umar ni ada riwayat satu saja. Tentang Abdullah bin Umar ni ada satu riwayat. Dia kata, tak ustaz. Abdullah bin Umar ni ada orang lain lagi riwayat. Ustaz tanya siapa dia? Dia kata pertama, dia kata Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis. Kedua Abdullah bin Umar. Aku tengok dia, hang ni faham kan duk cakap, nampak tak? Jangan kita tunjuk kebodohan kita depan khayat ramai. Dan ustaz pun tak bolehlah pelekehkan dia. Pasal dia cuba nak tunjuk, kita bersengak. Aku nak kata apa kat hang, aku tak tahu, nampak tak? Abdullah bin Umar, nama dia Ibnu Umar, anak Umar. Anak Umar nama Abdullah bin Umar. Bukan dua perawi. Yo, cara pula, nampak? Lemah. Ibnu Umar ni apa nama? Anak Sayyidina Umar. Ya Allah, tak apa, mengaji tak faham tak apa. Tapi jangan tunjuk gangster, ya Allah, nak jadi perkasa dalam kuliah. Bodoh. Perkasa di luar kuliah, kan? Ani bin Umar, dengar daripada anak Sayyidina Umar, dia kata apa? Annal Bilalah. Dengar ni. Ambil hadis ni permulaan sebelum hadis tu. Sebelum hadis Imam Ahmad bin Hanbal. Ani bin Umar, dia kata anna Bilalah, sesungguhnya Bilal. Abdullah bin Umar cerita. Abdullah bin Umar ni anak Sayyidina Umar. Ada yang mengatakan Umar lah yang dapat azan mula-mula, tak apa. Selisih sikit je, okey? Selisih sikit tak apa, okey? Sesungguhnya Bilal, dia kata azana qabla al-fajr. Sebelum apa nama subuh dia azan. Tengok dia azan macam mana. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yarji'a
Fayunadi, mula-mula sekali hadis ni walaupun dhaif tapi cerita ni berlaku. Cerita ni berlaku, okey. Wa dha'afa, Abu Hatim mengatakan cerita ni tidak benar. Sebenarnya Bilal mula-mula sekali Bilal azan bila kata apa? Ala innal abdan na'im. Hai hamba Allah yang tidur. Hoi hamba Allah yang tidur. Nabi duk lalu. Bila Nabi lalu, Nabi tengok siapa duk gerak ni? Nabi duk kali duk tengok hari yang pertama, Nabi tengok benda yang sama. Hai manusia, hai hamba Allah, hai hamba Allah yang tidur, bangun. Hamba duk panggil orang macam tu. Ala innal abdan na'im. Dia bagi demi sesungguhnya, dia kata hamba-hamba Allah yang masih duk tidur, bangun, bangun, dia duk panggil. Akhirnya ya Allah, itu mula-mula panggilan Bilal sebelum masuk subuh dia panggil macam tu. Kalau ikut orang Arab dia kata sejam. 45 minit sebelum masuk waktu yang tu dulu. Bila orang dengar saja bernama as-salatu khairu minan naum, semayang ni lebih baik daripada tidur, itu menunjukkan bukan masuk waktu subuh. Itu menggerakkan orang untuk bangun subuh. Nampak tak? Ya. Maka bila masuk subuh, dia tak ada lagi perkataan as-salatu khairu minan naum. Betul tak betul? Hangguk sudah. Nampak tak? Walaupun kita kata kita pun buat sama. Masuk waktu, kita pun as-salatu khairu minan naum. Nampak tak? Menunjukkan kita masih lagi jauh dengan sunnah. Walaupun kita mengaji, kita tahu yang Nabi kata kat Bilal sebelum masuk subuh, hang buat macam ni. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan arti kata azan semua waktu sama. Cuma subuh saja kalau nak sebut as-salatu khairu minan naum sebelum masuk subuh. Faham tak ni woi? Saat ni kita kata ni hadis Wahabi. Kepala otak hang. Ni siapa dah? Bilal daripada dulu pun tak pernah jadi Wahabi. Allah bodoh lah. Wa zada Imam Ahmad wa fi akhir qissal qaulul Bilal. Tapi kadang-kadang memanglah kita nak buat lah masyarakat tak boleh, tak apa. Buat macam mana? Okey? Nampak tak? Jangan dah macam tu kita pun tak apalah. Ada banyak benda besar. Yang paling penting kita mengajak, kita dah bagi tahu dah. Bila kita bagi tahu, kita tak boleh buat, menunjukkan bahawa masih lagi adat ni menguasai agama. Bukan agama menguasai adat. Faham tak tu? Bila kita dah mengaji macam ni semua, baru kita tahu subhanallah, rupanya adat kefahaman hak dulu ni kuat. Nampak tak? Dulu ni kuat. Dia kata apa? Fi adzan fajr as-salatu khairu minan naum. Daripada perkataan tu Nabi ajak dekat Bilal. Nabi tukar kat Bilal. Tak payah hang sebut ala innal abdan na'im, tak payah lagi sebut. Hang sebut salat as-salatu khairu minan naum. Okey? Sebelum masuk subuh. Maksudnya dia kata dekat sini dalam buku ni kata apa? Dalam azan solat subuh ada tambahan as-salatu khairu minan naum. Itu je solat subuh azan dia kata sebelum masuk subuh. Hukumnya wajib menambahkan kalimat as-salatu khairu minan naum pada azan subuh. Apa kena betul dekat buku ni. Sebelum masuk subuh, masuk salat subuh. Buku ni apa kena betul, tulis kat situ. Buku apa cantik tau apa ni, pelajar yang cemerlang jaga buku. Buku ni boleh tulis dalam tu, kecuali buku apa lah, buku yang ambil bersat jangan tulis oi. Kan okey. Sambung pula hadis di bawah tu. Ibnu Khuzaimah kata daripada sahabat Nabi nama dia Anas bin Malik yang selalu ni akan cerita sunah-sunah Nabi paling banyak sekali. Apa benda Nabi tegur kat Bilal, apa benda Nabi ajak dekat Bilal. Bila ada di kalangan sahabat Nabi yang ada masalah ni, dan Nabi akan tegur mereka. Selalunya perawi ni nanti mai daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik akan cerita. Contohnya ada riuh rendah, Nabi tegur dekat orang yang kena bekam, dua-dua buka puasa. Batal nampak. Dan pada akhirnya Anas bin Malik cerita balik keadaan tu. Rupanya macam ni. Okey, nampak tak? Kebanyakannya Anas bin Malik. Dalam bab ni Anas bin Malik ni kita tengok salah seorang sahabat Nabi, dia khadam Nabi. Qala, apa dia kata? Minas sunnah. Dengar dia kata minas sunnah. Maksud sunnah ni kalau mengikut cara Rasulullah. Bila kita kata sunnah ni cara Nabi lah. Bila kita duk kata sunnah ni cara Nabi lah. Maka Anas bin Malik kata minas sunnah. Kalau mengikut cara Nabi dia kata idza qala muadzin. Kalau muadzin dia kata fi subuh dia kata hayya 'alal falah,
Kan hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Lepas perkataan hayya 'alal falah, maka barulah dia sebut as-salatu khairu minan naum. Sunnahnya tang situ. Sunnahnya tang situ. Maka ulama kata kalaulah dia habis dah azan, la ilaha illallah, habis dah azan. Azan dah habis, dia nak sebut as-salatu khairu minan naum. As-salatu khairu minan naum. Dibolehkan dalam syarak. Dibolehkan dalam syarak. Cuma tak sunnah saja. Yang sunnahnya tak mana? Lepas dia sebut hayya 'alal salah, hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, baru dia sebut as-salatu khairu minan naum. Tempat dia di situ. Kata apa? Kata Anas bin Malik kata wallahi Nabi duk ajak dekat Bilal, tempat dia di situ. Maka ulama kata kalau sekiranya dia habis dah azan baru dia sebut as-salatu khairu minan naum, dibenarkan dalam syarak. Tak ada masalah apa. Tapi kita jangan buatlah. Kita tahu benda-benda jangan buatlah. Bila kita buat jadi isu nanti kiamat nanti. Tak tahu mazhab mana depa ni. Lepas habis sembahyang, as-salatu khairu minan naum. Dia khiyar 2 kali. Tak tahu mazhab mana. Tak tahu mazhab mana. Nampak tak? Dia sebut, dia tak sebut pun benda tu tidak menjejaskan apa nama azan subuh. Katalah azan subuh, kawan tu azan, dia tak sebut as-salatu khairu minan naum, dia akan jadi kiamat. Nampak tak? Majlis agama nanti panggil semua panggil. Semua pekat bersidang. Mi nak tanya dalil kat mana mai? Walaupun kita cerita, kita kata semua azan sama. Mana boleh kita di Syafi'i. Dia duk pegang tu pula. Kalau Syafi'i boleh mati sepak ke apa nama majlis fatwa hamba dah. Kalau Syafi'i boleh mati, aku penampak nampak. Aku tak pernah ajak macam ni. Apa tambah agama aku. Ada faham? Pasal dia tak boleh mai. Sambung. Mampu ya Allah Tuhan. Sambung lagi hadis yang seterusnya. An Abi Ma'dzurah radhiyallahu anhu. Abu Ma'dzurah pula, kita cara di Malaysia ni kita azan cara Bilal. Azan ada sikit-sikit beza. Azan bagi berdua, satu azan cara Bilal, satu azan cara Abu Ma'dzurah. Kita dengar sini. Macam India, Pakistan, belah-belah sana memang depa cara Abu Ma'dzurah. Abu Ma'dzurah cerita dia macam inilah. Hari ni sekrim sepak dah. Kecil mana kot. Manusia. Abu Ma'dzurah ni dia orang yang duduk di Mekkatul Mukarramah. Dia sama-sama dengan kabilah Arab. Okey. Bila Nabi SAW lantik tukang azan Bilal ni, ramai manusia tak puas hati. Yang tu semua cerita kita tahu. Okey? Cerita tu kita tahu. Semua tak puas hati. Cuma tak berani cakap dengan Nabi saja. Cuma masing-masing duk cakap. Awak pergi lantik dia gelak-gelemat. Masing-masing duk cakap. Dengan rambut kerinting satu macam, mulut satu macam. Nampak tak? Lepas tu azan pula, Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak nak Allah, harakat apa pun tak tahu, nampak tak? Bila tak azan macam tu, Bilal azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cara Bilal. Akhirnya semua bila mana Nabi lantik tukar azan ni Bilal, tak puas hati tu ramailah. Tapi nak cakap dengan Nabi ni depa malu. Nak cakap dengan Nabi ni depa malu. Cuma depa bagi tahu, ya Rasulullah, boleh tak ada orang kita ni handsome, suara sedap, yang tu yang ni elok sangat-sangat. Awak tak lantik dia. Nabi kata nantilah. Bahasa kita nantilah. Kalau dia pencen ke, dia sakit ke, dia apa ke, ganti. Dia duk mai lagi tanya, mai lagi berkali-kali mai tanya, ya Allah, nampak tak? Akhirnya Nabi bagilah peluang kat dia. Dia minta kalau seminggu, kalau satu adalah sekali, dia minta satu waktu. Dengan satu waktu tu dia azan, berkumandang, penduduk langit tak dengar langsung. Kita dengarkan cerita ni? Penduduk langit tak dengar langsung azan dia. Sampai malaikat turun, ya Allah, Nabi Assalamualaikum, Nabi semayang dan subuh, Assalamualaikum. Dan malaikat tanya, wahai Muhammad, hang semayang tak azan? Azan. Kami tak dengar pun. Barulah Bilal tahu. Barulah Nabi tahu. Rupanya amalan Bilal, semua Nabi yang Bilal buat, penduduk langit dengar. Ya Allah. Pasal tu kalau kita ikhlas dengan Allah, kita mai tang sini, penduduk langit dah dengar dah kita ni mai. Kita duduk di bawah rahmat Allah. Nampak tak? Nak jadi macam Bilal ni. Subhanallah. Mau tak mau lah sekali Nabi lantik juga seorang apa nama, nak bagi orang suka. Nabi lantik dengan kesukaan Nabi lantik Abu Ma'dzurah.
Abu Ma'zurah ni azan dia macam mana bahasa yang mudah, macam mana azan, macam itulah dia iqamat. Okey, macam mana azan, macam tu dia iqamat. Cuma kalau dia azan boleh kata Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali boleh, 4 kali boleh. Nampak tak? Kalau dia azan 2 kali, macam tu dia iqamat 2 kali. Kalau dia azan 4 kali, dia pun iqamat 4 kali. Dia ikut sama. Dia ikut macam mana azan, macam tu dia iqamat. Maka jangan kita bila dia azan, bila dia iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syarallah. Sekali sudahlah bodoh. Nampak, kita kata kita sekali. Bagi mazhab dia 2 kali. Dia macam nak azan, macam tu dia iqamat. Ini cara Abu Ma'zurah. Nabi sendiri ajak dekat dia. Nabi bila ajak dekat dia, maka orang semua faham. Ini yang Nabi SAW ajak. Pasal tu di kalangan Imam Abu Hanifah, imam-imam lain mengatakan ini benda yang Nabi ajak. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa Nabi cakap ni wahyu mai. Menunjukkan azan kedua ni lebih baik daripada azan pertama. Itu ijtihad. Di kalangan, nampak? Jangan kita pergi di India, memang di India, Pakistan, dia akan berhujah kita punya azan paling bagus sekali. Itu syariat. Lalu yang pertama dengan kedua banyak bagus. Bodoh. Dia nanti cakap dengan nas macam tu. Macam mana pun kita tak boleh cakap bab Bilal macam tu. Ulama bersepakat mengatakan apa pun berkenaan dengan azan, orang sebut Bilal. Pilih satu dunia mana pun sepatutnya jawatan tu tukang azan, orang pun nama Bilal lebih. Nama Bilal terkenal seluruh dunia. Allahu Akbar. Faham tak? Abu Ma'zurah ni sepatutnya orang kenal juga. Abu Ma'zurah sepatutnya orang-orang di Masjid Capital Keling kena tulis kat situ Abu Ma'zurah. Sepatutnya tulis kat situ. Bukan dia kena Abu Bilal. Nampak tak? Bilal laku, Allahu Akbar kabir. Pasal tu di antara orang kulit putih dengan kulit hitam ni, orang kulit hitam lebih terkenal. Ya Allah, cerita ni sirah macam cerita kat kita. An Abi Ma'zurah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia kata aku bersama dengan Nabi ajak dekat aku, allamahul azan. Nabi ajak dekat aku azan. Hari ini panjang, tawil, hadis panjang. Fa dzakara fihi tarji', macam mana ustaz bagi tahu diulang-ulang. Akhrajahu Imam Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Walakin dzakara takbir fi awali maratan faqat. Kalau dia kata takbir Allahu Akbar maratain, kan dia boleh buat ada wajah mengatakan empat. Dia macam di belakang dia kata warawahul khamsah, dia boleh kata tang depan tu je dia ada. Kalau dia kata Allahu Akbar iqamat dia pun sama. Warawahul khamsah diriwayatkan 5 orang. Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah mengatakan bahawa dia boleh fadzakarahu rabbi'an 4 kali boleh. Allahu Akbar boleh. Nampak tak? Maka dia punya iqamat pun sama macam tu. Nampak? Yang ni cara Abu Ma'zurah radhiyallahu anhu. Ini tak ada apa-apa pun. Nampak tak? Maka dia kata kat sini maksudnya di waktu dia kata dia menyebut perkataan hayya 'alal falah boleh diulang. Dalam semayang dia hayya 'alal salah, hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, dia boleh. Dia kata kat sini maksud dia boleh ulang-ulang, dia kata. Dan nada dia bukan nada, dia kata dengan nada, dia kata dengan suara yang rendah dan suara tinggi boleh terpulang. Kita lain. Kalau cara Bilal, kalau kita azan, dia kata kita azan Allahu Akbar. Tapi kalau kita azan Allahu Akbar, dia pelan-pelan. Tak, bila main iqamat Allahu Akbar, dia beza. Nampak tak? Tapi kawan ni, cara Abu Ma'zurah ni, tuan kitab kata sama ada kita boleh rendahkan suara, boleh tinggikan suara. Macam mana kita azan, kita ikut cara pun boleh. Dibenarkan dalam syarak. Itu cara dia. Kalau kita pergi Masjid Capital Keling ke, kita pergi dekat Kelang ke, dia ikut cara tu. Kita kata ni azan ke iqamat, itu dia pasal dia. Nampak tak? Kita kata betul-betul di pun bid'ah. Kepala otak hang. Benda tu adalah hadis dibenarkan dalam syarak. Nampak tak? Sambung hadis seterusnya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, umira Bilal an yashfa'al adhan syaf'an wa yutirul iqamah. Ni cara Bilal. Ni Anas bin Malik duk cerita tentang
tentang Bilal, dia kata illa iqamat, yakni dia kata illa qad qamatis salah. Hadis muttafaqun alaih. Pasal tu ulama suka sebut tentang hadis ni, nampak tak? Walam yadhkur Muslim, dia kata istisna. Hadis ni daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik duk cerita tentang Bilal, dia kata Bilal diperintahkan supaya menggenapkan azan-azan. Kita dua-duakan azan kita genap. Dan dia kata kita jadikan apa nama, bila mai kita nak iqamat satu. Kita nak iqamat satu, macam kita sebut hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Bila mai iqamat, hayya 'alas salah. Satu je. Azan kedua, iqamat satu. Ini senang sangat-sangat, tak ada masalah pun. Cuma tang iqamat ni kita tambah qad qamatis salah. Hadis ni muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Senang sangat yang ni perbahasan ni. Cuma dia mai duk ajak dekat kita. Oleh Imam Nasa'i pula kata di sini, aku lebih suka, dia kata baca Imam Nasa'i. Imam Nasa'i kata, Anas bin Malik kata umira, ada orang apa nama yang arah Nabi, sebut amara Nabi SAW. Apa macam sudah. Nampak tak? Imam Nasa'i sebut Nabi ajak dekat dia macam tu. Ini segi nahu lah, dia majhul dengan maklum kan. Ni Al-Fadhil tanya kepada ni istilah dhammah dengan fathah di situ. Kalau dhammah tu maksud dia majhul, kalau fathah dia kata maklum. Hadis ni maklum, orang yang didik Nabi, orang ajak dekat Nabi Rasulullah, bubuh kat situ dengan arti kata apa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada apa-apa pun di situ. Yang di bawah sekali pula, okey. Yang senang kita senang, tak mau nak ni. An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala, peminat di kalangan sahabat Nabi, orang yang suka sangat-sangat dengan Bilal azan, dia nak timah. Setiap kali Bilal azan dia nak timah. Dia tengok Bilal, dia suka. Dia tunggu Bilal, ya Allah, nampak tak? Orang gila dengan kulit hitam ni, orang gila. Allahu Akbar. Memang dah jadi sunatullah dah. Tak pelik macam tu kita tengok. Pasal apa di ni hitam ramai orang. Nampak tak? Dia bawa hitam tu merata sampai ke ini, merata tempat dia pergi. Dah sunatullah dah. Dah sunatullah, nampak tak? Abu Juhaifah ni salah seorang sahabat Nabi. Nabi nanti tengok dia. Kadang-kadang bila mana azan, dia ambil tangan, dia letak sini. Lepas tu dia kalih. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, dia kalih. Sana hayya 'alas falah, dia kalih. Lepas tu dia buat mulut, dia buat mulut. Kan orang Bilal yang mulut Afrika. Mulut puak-puak macam sikit yang lebar, nak mampu nak kerintil. Oh, contoh. Tak tahu nak buat muka macam mana kan. Ya Allah, dia tiru mulut, tangan, cara pergerakan semua dia ikut. Sampai Nabi tanya dekat Abu Juhaifah, ya handuk azan macam ni, siapa ajar hang? Yang pergerakan azan kita duk letak tang sini, ke kanan, sini, ke kiri, nampak tak? Dengan cara mulut semua, siapa ajar hang? Nabi tak ajak benda tu. Benda tu ada kesenian pada Bilal. Akhirnya Abu Juhaifah kata, ya Rasulullah, aku tengok cara Bilal, aku ikut. Nabi diam, tak kata apa, Nabi redha. Ada faham ke? Nampak? Semua orang kalau azan suka nak ikut cara Bilal. Letak tangan tak sini, bukan tak sini. Tu ayo nampak ke? Ya Allah Tuhan. An Abu Juhaifah, dia kata, an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala, tengok, ra'aitul Bilal. Allahu Akbar. Dia cerita. Maka hari ni kita tahu yang kita duk semayang, duk ambil pusing kanan, saat ni kiri, cara perbuatan tu semua, ni semua cara Bilal, bukan cara Rasulullah. Bila Nabi tengok di kalangan sahabat berlaku macam tu, dia tanya, siapa buat? Dia kata, Bilal. Dia kata, ra'aitul Bilal, aku tengok Bilal. Allahu Akbar. Aku tengok Bilal, dia kata, yu'azzinu, dia kata, wa atba'a fahu. Aku tengok Bilal azan dan aku ikut mulut dia. Fahu, mulut dia. Dia buat macam mana aku ikut. Sampai mulut pun nak ikut. Allah. Ada faham mulut? Mulut nak ikut. Afrika punya mulut sikit yang tebal, nak mampu. Nampak tak? Dia cuba nak ikut kawan tu. Subhanallah. Pasal tu ya Allah Tuhan, kita ni orang Melayu ni semua ni boleh ikut penyanyi-penyanyi, mungkin orang putih boleh. Tapi nak ikut cara penyanyi-penyanyi macam apa, Diana Ross, memang susah. Michael Jackson, susah. Kecuali kelebihan ni orang bagi pada kulit hitam saja. Macam Ustaz Alim boleh. Apa kata-kata. Cuma apa tak tanya kat dia je kena. Ini kelebihan Allah bagi. Allah Akbar kabira. Dia kata kat sini, ha huna wa ha huna. Pasal apa hang kali kok belah sini, saatnya hang kali kok belah sini.
wa usbu'ahu, dia kata fi udhunain. Ni masuk di sini, di azan. Yang dia buat macam ni. Hadis ni rawahul Imam Ahmad. Imam Ahmad cerita benda ni, Imam Tirmizi mengatakan kedudukan hadis ni adalah sahih. Kedudukan hadis ni adalah sahih dengan arti kata cerita berkenaan dengan apa nama letak tangan, kita kalih belah sini, kita kalih, tapi tak boleh kalih badan, tak boleh. Tak boleh kalih badan. Walaupun kita tengok orang Mekah duk azan dia kalih macam ni, itu dia. Tapi sebenarnya pergerakan cuma pergerakan ni je. Nampak? Ni mesti menghadap ke kiblat. Dia tak boleh bila hayya ala solah, bodoh. Salah, nampak tak? Dia kena ni saja, hayya ala solah. Ni saja, hayya ala solah. Dia tak boleh hayya ala solah. Hai, nak jadi apa? Nampak tak? Dia kena ni saja bergerak, dia tak payah badan dia bergerak. Ni semua tunjuk siapa dia? Abu Juhaifah. Jadi sekurang-kurangnya kita malam ni kita tahu yang kita duk buat pergerakan dalam semayang tu dia ni. Pasal dia terlalu suka dekat apa nama Bilal, dia tengok pergerakan Bilal. Sampai Nabi tengok macam tu, Nabi suka, ya Allah Tuhan. Nabi tak kata apa-apa. Subhanallahal-azim. Sambung. Ustaz tak boleh apa nama teruskan kelas lama-lama, malam ni ada 3 kenuri. Wali Ibn Majah, dia kata Ibn Majah pula meriwayatkan, dia kata wa ja'ala usbu'ai fi udhunai. Dia bubuh ni apa nama? Bilal meletakkan, dia kata 2 jarinya pada lubang telinganya. Yang ni dilakukan sunnah. Ada pula Imam Abu Dawud tambah, dia kata lawa, dia kata unuqahu lamma balagha hayya 'ala salat, menggerakkan. Ni menggerakkan ni ya. Hayya 'ala salat kan dia kata. Lawa unuqahu lamma balagha hayya 'ala salat yaminan wa shimalan. Walam, dia kata yastadir. Maksud dia tak boleh, dia tak boleh menggerakkan tubuh badan dia. Hadis ni ulama kata apa? Ulama tegak sikit saja. Ulama kata wallahi Abu Juhaifah ni hadis dia bukan duduk di kategori yang lemah-lemah. Memang apa sebut, kalau kita mengaji ilmu hadis, satu hadis ada di Bukhari dan Muslim, Sahihain ni. Kalau satu hadis tu ada dalam Bukhari dan Muslim, ulama kata kat kita, tolonglah tulis Bukhari Muslim dulu, baru tulis benda lain. Itu adab kita mengaji. Bila orang mengaji kitab ni berkenaan dengan pergerakan tu ada di mana, kita kata Tirmizi, Abu Dawud. Kita yang orang mengaji hadis ni dia bukan kuat sangat. Sebenarnya ulama kata tuan kitab Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, wa asluhu fi sahihaini. Asal usul dia ada dalam Bukhari dan Muslim. Hang pi tulis Bukhari dulu, Muslim dulu, baru tulis apa nama Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, ikut adab. Maka hadis ni Allah ada dalam Bukhari dan Muslim. Tinggi kedudukan derajat dia. Hadis satu lagi kita ambil, satu lagi. Walaupun kita nak kena berangkat kan. Ya Allah, daripada satu. An Abi Huzaifah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautahu. Ni nak cerita tentang Abu Makzura. Dalam banyak-banyak sahabat Nabi panggil Abu Makzura, "Mah aku nak ajak hang." Maka Nabi SAW bila ajak dia, Nabi terkejut. A'jabahu sautahu. Nabi suka suara dia. Nabi suka suara dia. Tak situ menunjukkan apa nama, orang azan ni kita pilihlah suara yang sedap-sedap sikit, dibenarkan dalam syarak. Nampak tak? Syarak suka. Maka Nabi kata a'jabahu, orang dengar suka dia, orang dengar suara dia, orang suka. Orang dengar suara dia, orang suka main azan. Ni kita pergi panggil orang nak azan ni, Allah pasal tu azan ni pilih orang bagus-bagus. Pastikan dia tu mampu nak azan. Ini dia azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia kata ni azan ke, nak pergi mana ke, nak pergi mana bedak. Dia kena panggil orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surah, ada surah lah. Memang tak ada surah. Ni dia pergi panggil, kadang-kadang azan. Lama, yo. Dia baca alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa nak jadi, Agama kita suruh. Kita bukan ambil lekeh orang tua. Tapi agama suruh. Kalau boleh, tolong. Nampak tak? Dalam bab ni, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar suara Abu Makzura, Nabi terkejut. A'jabahu sautahu. Nabi kata aku suka suara dia.
Aku suka, Nabi suka ya Allah. Fa'allamahul azan. Daripada surah tu Nabi kata, aku nak ajak dia azan dengan dia azan. Betul-betul lepas benda tu, orang suka surah dia. Dalam masa yang sama, tetap Bilal tetap orang suka. Bilal asal. Dan pada Bilal tetap Allah Bilal sebab Allahu Akbar kabir. Bilal kedudukan dan akhlak dia yang tu ni tinggi. Jadi insya-Allah bulan depan kita nak dengar lagi cerita. Insya-Allah bulan depan Ustaz Mai daripada hadis Jabir. Bulan depan kalau minggu, kalau Ustaz kalau macam ni, kalau satu minggu tu Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, kalau minggu ketiga tu satu, alhamdulillah. Kadang-kadang dia jadi macam nak kata tu, itu tak upayalah. Siapa yang nampak tak? InsyaAllah mudah-mudahan Jumaat bulan depan direct ikut nak minggu ketiga insyaAllah Ustaz Mai. Daripada Jabir bin Samurata kita nak sambung hadis ni, tanda hadis tu. Dia kata qala sallaitu ma'an Nabi SAW aidan. Maksud dia kata kat sini semayang raya. Dua-dua jenis semayang raya azan tak ada. Semayang raya tak ada azan. Kalau ada azan ni mazhab baru. Pada azan tak ada. ni masalah raya ni dia kata. Azan tak ada, dia kata apa nama? Iqamat pun tak ada. Macam mana nak buat ni? Daripada azan tak ada, iqamat tak ada. Ada satu masjid bila nak sembahyang raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Elok dia khamat-khamat, semua orang tanya apa ni? Ada dia pun terkejut. As-salatu jamid. Tori satu. Dia pun Allah Akbar, haru biru lah betul-betul nampak dah. As-salatu, baru dia kata, ya Allah aku salah. Dia duduk biasa dah. Kadang-kadang berlaku lah. Benda tu biasa. Bukan dia jahil tak, dia pasal selalu duk jadi Bilal sampai ke sembahyang raya pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu baru dia sedap. Lepas tu dia Allahu Akbar. Dunia hari ni semua apa-apa hangpa tengok ni. InsyaAllah bulan depan kita tengok, kita nak dengar lagi cerita berkenaan dengan apa nama? Abu Qatadah salah seorang sahabat Nabi, sayang dekat Nabi. Dia bila berjalan dengan Nabi, berjalan dengan Abu Bakar, tiba-tiba ya Allah tidur bermusafir, tengah-tengah tidur bermusafir, celik-celik mata dah pagi dah. Maka Nabi kata, ya Allah bangun kata pukul 9:10. Subuh dah pijauh dah. Nabi kata sebelum kita nak semayang, azan dulu. Buat macam biasa. Azan dulu. Iqamat, azan. Sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, masa walaupun dah lepit, oleh kerana kita nak semayang, kita kena azan dan iqamat. Masa itulah Aisyah radhiyallahu anha duduk di rumah pun Aisyah bernama azan. Kita nak dengar hadis. Saat ni orang perempuan azan jenuh pula nampak tak? Tak tahu mazhab mana, duduk rumah dia, Allahu Akbar. Tak payahlah kuat-kuat ala kadar untuk dia saja nampak tak? Ni hadis ni kita nak dengar macam mana Aisyah radhiyallahu anha, dia azan dulu, dia iqamat, dia semayang. Ni hadis daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ni semua sambung dalam sambung daripada bulan depan. Soalan ni daripada Singapura punya jauh, ya Allah turut. Apa soalan ni? Ustaz tak digalakkan dalam kelas soalan, tapi ni daripada Singapura. Bolehkah kawan si mati yang bukan Islam? Hampa kelepan soalan bagi tahu sana. Bolehkah kawan si mati yang bukan Islam turut serta dia kata menabur bunga tanah di atas mayat sebelum dikebumikan? Soalan pun tak betul, semua cara tak betul, semua tak betul. Pada sebenarnya ya Allah, pertama sekali bubuh bunga atau kubur tu sendiri tak digalakkan dalam agama. Mana? Kapankah kubur semua tak boleh? Nampak tak? Menaburkan bunga dia kata. Dia kata nak serta menaburkan bunga dia kata. Tanah di atas mayat sebelum dikebumikan. Yang penting sekali bunga ni semua tak ada lah. Anda faham? Tak payahlah. Memang kadang-kadang kita ni, kan bila mana lepas kita kapan, kita nanti ambil bunga, kita bubuh kat dia. Hampa ada tak? Hampa tak mati ke? Kan? Tak, bila mana, kan bila sebelum nak dikapan kan masa nak dikapankan, dia nanti tabuk bunga, panggil siapa kan mai, panggil adik mai tabuk tu mai. Apa tabuk macam tu? Sunnah lah apa. Penipu apa semua tengok kan? Benda tu semua kita tengok, oleh sebab tu dalam syarak tak dibenarkan. Hampa kalau boleh dah mengaji, ikut semungkin yang boleh. Alhamdulillah, Ustaz cuba buat kat mak Ustaz dengan bapa Ustaz. Yang tu yang kita mampu. Yang makcik-makcik yang lain kita tak mampu, pasal dia ada kuasa-kuasa veto yang lain. Kita boleh mai tengok saja. Kadang-kadang kita mai nak uruskan mayat pun dia kata dah ada package dah.
Kita tengok orang lain nak kita baca doa semayang, kadang adik-beradik kita tak maaf kat kita. Sunnatullah. Macam Nabi sendiri, Nabi tahu agama, Nabi tahu segala-galanya. Abu Lahab, Abu Jahal tak memerlukan Rasulullah dalam hidup. Ada faham ke cakap? Jadi benda tu tak pelik kalau kita tengok, Ustaz, ni sepupu Ustaz buat bid'ah. Nak buat macam mana? Ya, bukan sepupu Ustaz. Pak menakan apa nama? Pak cik Nabi ketua bid'ah lagi. Nampak tak? Macam-macam depa sembah ya Allah. Benda tu tak pelik. Cuba kita jadikan diri kita lapang. Jangan kita kaitkan diri kita dengan adik-beradik itu kan. Kalau ustaz sendiri buat, urus pada mayat ustaz, itu nampak jelas. Tapi bila mana dia bagi peluang untuk mayat bapa ustaz, mak ustaz, itu lain, kita buat semua. Kita buat semua, kita urus semua. Nampak tak? Di kubur ni, kalau di atas kubur ni tak payahlah bubuh. Apa nama tu semua agama tabuk mai. Jangan kita kebuk mai satu nas. Nabi Allah Ibrahim bila mati anak dia. Dia yang tabuk, Ibrahim tabuk. Kalau tak, kau mana mai nas? Orang yang karang tafsir, orang yang karang cerita berkenaan Qisas Anbiya, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir susun rapat-rapat. Bidayah wa nihayah. Ulama cerita berkenaan dengan Qisas, tak ada langsung kaitan dengan Nabi Allah Ibrahim. Terlalu Israeliat, bapa daripada Israeliat. Israeliat pun tak cerita macam tu. Kita main cerita, nas ni datang daripada ketua imam daripada Nabi-Nabi pernah lakukan. Nabi Allah Ibrahim. Ya Allah, ya Tuhan. Buat main nas, tulis nas. Bodoh, itu bukan nas, tu bodoh. Mana bodoh, tulis merapu, ya Allah Tuhan. Allahu Akbar kabira, tak ada langsung. Dia berkata, Nabi Muhammad yang pergi cekak tanah tu, zaman Nabi tak ada pokok, dia cekak tanah. Nabi Ibrahim ada pokok, palau tahan. Allahu Akbar kabira, ya Allah. Janganlah dia merepek benda macam tu, nampak tak? Kita kata apa tengok, di Mekah, di bumi Arab, mana ada pokok besar-besar? Mana ada pokok besar-besar? Dan di tanah Arab, mana ada kayu yang besar-besar? Semua kapal-kapal yang Nabi-Nabi dulu naik, Nabi Allah Nuh punya kapal, asal daripada Kedah. Allahu Akbar kabira. Ni apa punya cerita benda? Tadi kita benda-benda macam tu. Benda-benda macam tu tak payahlah nak merepet, okey? Tak payah merepet lah. Jangan kita petikaikan tentang orang dulu ambil kayu macam mana, buat tu semua, mai kok mana, janganlah. Benda tu bukan hak hang tak mampu. Tak mampu kita nak fikir benda tu, kita tak mampu. Kita cuma cerita tu beriman sudah. Nah, kita beriman sudah, nampak ada esok ni kita mati, kita akan tengok satu pokok. Ibnu Katsir kata, pokok tu kalau kita berjalan pusing, kita berhenti, start, daripada tempat kita berhenti tu, kita start, kita mai balik bertempat kita mula, pokok tu besar dia macam perjalanan kita jalan pelan-pelan, 100 tahun kita berhenti, besar macam tu lah, pokok tu ada di syurga Allah Ta'ala. Ibnu Katsir sebut macam tu. Nampak tak? Kita beriman sudah, kita tak tahu. Jangan lebih-lebih ya Allah Tuhan. Masalah kita tak tahu, kita kata wallahu a'lam. Jangan merepet. Lagi mana kita merepet, kita menzahirkan diri kita. Yang kita ni tak kenal hadis sebenarnya. Yang kita teringin nak jadi pakar hadis. Pada segi kita cakap, orang akan nilai kita. Jadi oleh sebab tu kita doa sama-sama, mudah-mudahan Allah bagi kat kita manusia yang kenal hadis dengan tujuan kita nak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang sahih. Sekat sini dulu, yang baik semua mai daripada Allah, salah silap daripada kita sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kifarah.